Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Faris Daniel dalam cerita di sebalik berita. Semalam berakhir sudah penantian yang mendebarkan bagi 407,097 calon SPM 2021. Tahniah dan syabas kami ucapkan kepada anda yang telah berjaya dengan lulus cemerlang, yang mana seramai 9,696 calon SPM 2021 memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua subjek, dan jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding 9,411 calon pada SPM 2020. Tapi kita bukan saja ingin bercakap tentang pencapaian mahupun kegagalan, kerana SPM ini bukan penentu segalanya, tapi ia hanya sebagai satu titik permulaan. Jadi untuk cerita petang ini saya ingin menyentuh mengenai apa sebenarnya lepasan SPM kita ini boleh fikirkan atau rancang dalam menentukan nasib hidup mereka. Ya benar, ada banyak jalan, tetapi kita ingin melihat arah mana sebenarnya yang boleh dititik beratkan oleh mereka yang bakal menempuh alam dewasa. Bersama saya ketika ini, Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan, pekerja berkemahiran PKPB, untuk kita fahamkan dan sematkan dalam diri anak-anak muda kita ini bahawa masih banyak lagi pilihan yang boleh diambil oleh lepasan SPM. Jadi Encik Rizan, bermula hari ini, apa sebenarnya yang perlu mereka fikirkan dalam menentukan masa depan mereka? Tolak belakang keputusan SPM, apa agaknya selepas ini? Okey, sebenarnya uh, anak muda perlu sedar, terutamanya golongan belia kita yang telah pun mendapat keputusan SPM semalam, bahawa SPM bukanlah satu pertandingan untuk menentukan siapa yang menjuarai keputusan cemerlang ataupun tidak. Tapi dia adalah satu perjalanan untuk mereka menuju ke arah kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik. Okey. Cumanya mereka mungkin tidak ada pemahaman yang jelas tentang bahawa mereka perlu bergerak ke arah kerjaya di masa hadapan. Okay? Dan mereka juga perlu menyedari bahawa di Malaysia ni adalah sebuah negara yang sentiasa terbuka ruang dan peluang mereka untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakan-rakan mereka yang cemerlang di dalam peperiksaan dan juga di dalam apa saja bidang masing-masing. Jadi sebenarnya selain daripada pendidikan tinggi dan juga latihan kemahiran di negara kita, menariknya ialah latihan ataupun peluang yang ada juga terbuka kepada mereka yang gagal di dalam peperiksaan. Sebenarnya kalau kita tengok latihan TVET di negara kita, saya rasa tak semua negara macam Malaysia ni yang memberi ruang kepada mereka yang gagal ataupun yang tidak menamatkan sekolah menengah, sebenarnya juga kerajaan bantu mereka untuk diberikan peluang kedua untuk mendapatkan latihan kemahiran contohnya. Jadi itu adalah laluan yang memang terbuka luas kepada adik-adik kita sebenarnya, Faris. Dan juga Encik Rizal, kita tahu selepas SPM banyak sebenarnya cabang yang boleh mereka tuju, sama ada terus bekerja ataupun pilihan untuk mereka sambung belajar, dan kita pastinya mahukan mereka ini mengutamakan pendidikan lah kalau boleh. Jadi apa agaknya pilihan lain yang mereka ada sebenarnya, Encik Rizal? Okey, memang kalau tengok stigma masyarakat, terutama di kalangan ibu bapa, saya tak pasti kenapa masih ada stigma tersebut bahawa kalau lepas SPM ni wajib masuk universiti. Kalau masuk latihan kemahiran ni dilihat sebagai peluang kedua ataupun pilihan yang terakhir lah. Sebenarnya di negara kita ni, kita ada juga laluan lain selain daripada masuk ke aliran akademik IPT. Mereka juga berpeluang juga masuk ke aliran kemahiran walaupun mendapat keputusan yang gagal. Dan satu lagi laluan ialah mereka juga sebenarnya berpeluang untuk masuk ke industri ataupun ke alam pekerjaan dengan kelayakan akademik yang rendah, tetapi mereka membina pengalaman di tempat kerja dan akhirnya mereka juga akan mendapat persijilan ataupun pengiktirafan di peringkat diploma yang sama macam kawan-kawan yang memasuki institusi latihan kemahiran ataupun institusi pendidikan tinggi. Sebab di negara kita, kita telah mencuba untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, sama ada pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks akademik maupun pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks TVET. Dan saya rasa ibu bapa harus membuang stigma kalau memilih kemahiran itu kelas kedua, dan juga membuang stigma kalau masuk kerja dengan kelayakan akademik yang rendah, mereka tidak akan
ada kenaikan gaji atau kenaikan pangkat sebab kelayakan akademik yang rendah. Itu adalah satu stigma yang salah. Jadi adik-adik di luar sana, terutamanya ibu bapa juga, harus faham bahawa kalau mereka ni masuk ke alam pekerjaan dengan kenaikan akademik yang rendah, akhirnya mereka juga berpeluang melalui program-program yang sedia ada yang memang kerajaan telah buka laluan kepada kumpulan-kumpulan ini sebenarnya. Mhm. Dan Cik Rizal, mengapa lepasan SPM ini juga boleh mungkin pertimbangkan untuk menceburi bidang kemahiran selepas ini? Di mana agaknya potensi bidang kemahiran seperti yang disebutkan oleh Encik Rizal sebentar tadi, TVET adalah salah satu laluan yang mungkin negara lain tak ada, tapi di Malaysia ia begitu hebat TVET itu. Jadi bagaimana agaknya, di mana agaknya potensi bidang kemahiran dan juga kenapa mereka perlu ambil peluang untuk ceburi bidang kemahiran selepas ini? Okey, sekarang ni kebergantungan yang amat tinggi kepada pekerja asing sebenarnya telah memberi kesan yang agak tidak sihat kepada negara kita. Okey, dan ada rahmat di sebalik COVID melanda negara kita ni, di mana peluang pekerjaan terbuka luas kepada golongan belia kita khususnya. Alright. So sekarang ni kalau kita nak bercakap tentang peluang kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan, sudah pasti IPTA ataupun IPTS adalah pilihan yang utama. Okey, tetapi sebenarnya kita tidak boleh juga menolak peluang-peluang latihan kemahiran di institusi latihan kemahiran awam dan swasta yang sebenarnya terlalu banyak di negara kita. Difahamkan saja di dalam konteks latihan kemahiran ini, kita ada lebih daripada 8 atau 9 kementerian yang menawarkan latihan secara percuma kepada kumpulan belia kita. Pada masa yang sama juga, terdapat banyak insentif atau inisiatif yang kerajaan berikan seperti tabung pembangunan kemahiran, TVET perkasa, skill for you dan segala macam insentif yang bersifat percuma kepada belia kita untuk mendapatkan latihan kemahiran. Sama ada di institusi latihan kemahiran awam maupun di institusi latihan kemahiran swasta. Dan saya juga nak bagi tahu dengan adik-adik dan juga ibu bapa di luar sana, peluang untuk latihan-latihan ini walaupun sekali lagi saya kata mereka gagal dalam SPM, tak bermaksud mereka tidak melayakkan mereka untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang kerajaan berikan. Okey, kalau akademik ada PTPTN, tapi dalam kemahiran ada PTPK, di mana mereka juga boleh mendapatkan pinjaman latihan kemahiran, ada allowance dan sebagainya yang kerajaan sediakan. Jadi tidak ada alasan untuk mereka kan sebenarnya mencuburi latihan-latihan kemahiran yang memang telah tersedia menanti untuk mereka bangkit daripada masa lalu. Mhm. Dan juga Encik Rizal, kita tahu seperti mana yang dilabelkanlah oleh golongan-golongan yang lebih dewasa ini, mereka sering melabel golongan belia ini sering memilih kerja dan juga malas dan juga tidak bersikap kompeten dalam mencari kerja. Lebih-lebih lagi mereka ini lebih memilih kerja dan juga manja. Kalau kerja-kerja yang kasar sikit mereka mungkin tidak mahu pilih dan sebagainya. Apa agaknya mungkin itu adalah salah satu cabaran bagi mereka juga kepada lepasan SPM dan juga para belia yang ingin mencari kerja, kerana itu adalah satu cabaran kepada mereka. Selain itu apa lagi dan apa agaknya penyelesaian kepada ialah seperti melabelkan mereka ini sebagai tidak kompeten dan sebagainya? Apa solusinya? Okay. Itu juga merupakan satu label ataupun stigma yang diberikan kepada generasi muda kita. Okey, kita kena menerima hakikat teknologi telah mengubah cara belia kita berfikir, cara belia kita bekerja dan juga cara belia kita menjalani kehidupan. Tiga perkara ini sebenarnya cukup dekat dengan belia kita tetapi tidak difahami oleh orang dewasa. Sebab itu kita dapat lihat satu jurang ataupun ada satu kelompongan di mana orang muda, golongan belia khususnya ini, dan dia seolah-olah tidak ada kepercayaan kepada generasi yang lebih dewasa daripada mereka di dalam semua keadaan, sama ada dalam komuniti, di dalam alam pekerjaan, di dalam arena politik dan sebagainya. Sebab itu pentingnya dalam konteks pekerjaan, okey, majikan harus ada menyediakan satu ekosistem yang bukan bersifat fasiliti kepada belia kita untuk bekerja, tetapi mereka juga harus ada pemahaman berkenaan dengan perkongsian antara orang muda dan juga orang dewasa. Ini ada satu sains sosial yang majikan kena faham tentang perubahan sikap generasi muda kita. Mereka tidak lagi bercakap tentang soal taraf hidup, tetapi mereka bercakap tentang soal kualiti hidup. Sebab itu di tempat kerja juga harus menekankan tentang kualiti kehidupan,
dari segi work life balance dan sebagainya. Dan kalau itu dapat diberikan kepada generasi muda kita, insya-Allah golongan belia kita akan ada tanggapan bahawa orang dewasa memahami keperluan mereka dan juga mendengar apa yang mereka suarakan. Mhm. Dan juga terakhir sekali mungkin kita ada lebih kurang seminit dua lagi bersama Encik Rizan. Salah satu isu terbesar yang dihadapi ketika ini ialah kita kekurangan tenaga kerja dalam kalangan generasi muda di semua sektor. Jadi mengapa agaknya ini berlaku dan apa yang boleh kerajaan lakukan dalam tangani isu ini sebenarnya, Encik Rizan? Uh, Isu kekurangan tenaga kerja ini memang menjadi satu isu yang terbesar. Antara perkara yang boleh difikirkan adalah berkenaan dengan tawaran gaji yang bukan lebih menarik saja, tapi lebih bermaruah dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ni. Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya kerajaan harus melanjutkan lebih banyak insentif ataupun inisiatif berkenaan dengan job placement penyertaan pekerjaan kepada golongan belia kita. Dan yang paling penting sekali ialah harus lebih banyak menawarkan latihan-latihan kemahiran yang bersifat hybrid. Tak perlu mengambil masa yang panjang 2-3 tahun dan baru mereka boleh bekerja. Ini kerana peranan latihan itu sebenarnya boleh dimainkan oleh pihak industri. Kita perlu merancangkan ekonomi kita dengan pelibatan belia kita dalam pekerjaan dengan memberikan latihan bersifat hybrid 1 hingga 3 bulan dan akhirnya mereka boleh diplacementkan untuk bekerja dan dalam tempoh itu mereka akan membina kemahiran dan juga pengalaman dan akhirnya mereka akan dipersilakan. Dan ini adalah antara benda yang saya lihat dapat menggerakkan industri dengan lebih efisien dan lebih kompeten lagi. Okey, baik, terima kasih Cik Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran atau PKPB yang berkongsikan banyak lagi sebenarnya jalan ataupun hala tuju bagi lepasan SPM yang mungkin mereka kurang mendapat keputusan yang memuaskan semalam, tapi tak apa, banyak lagi hala tuju dan luas lagi sebenarnya masa depan kita, cerah lagi masa depan kita. SPM ini bukan pengakhiran bagi segala-galanya, tetapi ia adalah titik permulaan untuk kita melangkah ke alam dewasa. Saya kira itu saja untuk segmen pertama. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.